Satu minit lagi kita nak mula. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdati wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat penonton, InsyaAllah pada tengah hari ini kita berkuliah online yang dibawakan khas oleh tajaan Yayasan Budi Ehsan Malaysia, iaitu satu yayasan yang ditubuhkan bagi membantu orang-orang yang berada dalam keadaan susah, sama ada akibat daripada musibah atau anak-anak yatim, ibu tunggal, fakir, miskin, serta golongan-golongan asnaf yang tercicir daripada bantuan kerajaan atau pusat zakat. Jadi kuliah kita pada petang yang berbahagia ni dibawa khas oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang dipengerusikan oleh Datuk Rosli Atan. Jadi kepada siapa yang ingin menyumbang kepada Yayasan Budi Ehsan, boleh melihat kepada caption yang telah saya letakkan pada Facebook saya ni. Baik. Alhamdulillah para sahabat penonton, selamat nuzulul Quran, selamat hari mengingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pada petang yang berbahagia ni, insya-Allah kita sambung yang hari tu, yakni kita Nasaihul Ibad. Kita Nasaihul Ibad yang hari itunya kita telah
masuk dalam bab sulasi, maqalah yang kedua daripada bab sulasi. Dan insya-Allah pada petang yang berbahagia ni kita santai-santai saja sambil kita mendengar kalam hikmah yang diucapkan oleh salafun as-salih, yang dibukukan oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang mensyarahkan kitab tersebut, yang mensyarahkan di atas kitab Al-Munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Al-Munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad ni karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang diletak judul namanya Nasaihul Ibad. Jadi kita tengok yang mana ada kitab tu boleh tengoklah di dalam kitab masing-masing. Di dalam kitab Nasaihul Ibad masing-masing. Baik. Di dalam bab sulasi, bab sulasi, bab 33 ni al-maqalatus salisatu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus salisatu, dan bermula maqalah yang ketiga daripada mimbabi sulasi, daripada bab 33. An Umar radhiyallahu anhu, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi wa husnut tadbiri nisful ma'isyati. Jadi perkataan-perkataan seperti ini ringkas. Boleh kita hafal, boleh kita ulang-ulang, ingatkan. Serta maknanya Masya Allah sangat bagus. Maknanya sangat bagus. Baik. Dikatakan di dalam kitab ni wal maqalatus salisatu, dan bermula maqalah yang ketiga. Maqalah yang ketiga, an Umar, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Gika mama sayang. Dah. Gika mama. Dah Gika mama. An Umar, diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar berkata, ini perkataan hikmah yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Umar ni maklumlah, salah seorang yang gedebel lah kita kata, yang handelai lah ketika mana sebelum daripada masuk Islam dan selepas daripada masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, gedebelnya ataupun handelainya tu digunakan untuk li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah, meninggikan kalimah Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sahabat-sahabat yang kita kata bengih lah, kita kata bekang, digeruni. Antaranya ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi sebengih Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun hatinya luluh, cair apabila mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adik dia, Fatimah. Fatimah bintul Khattab. Fatimah bintul Khattab ni dia membaca Al-Quran. Ya, panjanglah cerita tersebut. Itu ketika mana Sayyidina Umar mau mencari Nabi SAW untuk membunuh, lalu disekat oleh orang di tengah jalan. Kamu nak pergi ke mana, ya Umar, dengan pedang yang sandang di atas bahu ni, tanpa sarung ni, nak pergi ke mana? Jawab Umar, aku nak pergi bunuh Muhammad. Oh, dia kata, sebelum kamu nak bunuh Muhammad, terlebih dahulu kamu uruskan keluarga kamu sendiri, iaitu adik kamu sendiri. Iaitu adik kamu sendiri masuk Islam dengan suaminya, iaitu adik ipar kepada
Nabi kita adik ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Lalu Sayyidina Umar pergi ke rumah adik dia, yang mana ketika itu sedang mengaji Al-Quran, surah Taha. Surah Taha. Pendek ceritanya, kerana Al-Quran yang dibacakan tadi akhirnya menyebabkan Sayyidina Umar lembut hati dan terbuka hatinya untuk masuk Islam, berjumpa dengan Nabi SAW, akhirnya masuk Islam. Baik. Jadi kita tak nak panjangkan cerita tentang Sayyidina Umar, tapi kita nak kaitnya apa? Iaitu Al-Quran ni benar-benar mukjizat. Benar-benar mukjizat. Bagaimana Umar yang begitu sekali bengis, yang begitu sekali garang, yang berniat untuk membunuh Rasulullah SAW, tiba-tiba bila mendengar bacaan Al-Quran daripada surah Taha, akhirnya pergi berjumpa dengan Nabi SAW, bukan untuk membunuh Rasulullah, bahkan masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu taala anhu, apa kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Husnut tawaddudi ilan nasi, elok kasih sayang kepada manusia itu nisful aqli, separuh daripada akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi, elok pertanyaan itu ialah separuh daripada ilmu. Wa husnut tadbiri, dan elok menyusun atur urusan, menyusun atur urusan kehidupan. Nisful ma'isyati, separuh daripada kehidupan. Baik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, husnut tawaddudi, elok berkasih sayang. At-tawaddudi ay al-mahabbati, berkasih sayang. Husnut tawaddudi, elok berkasih sayang, ilan nasi, kepada manusia itu, nisful aqli, ialah separuh daripada akal. Itu artinya agama kita ni mengajarkan kita supaya berkasih sayang kepada manusia. Tidak disebutkan manusia tu Arabi ke, Melayui ke, Thailandi ke, Sini ke, Indonesi ke, Hindi ke, tak disebut. Tu yang penting kata dia tu an-nasu, manusia. Maka manusia ni memanglah dijadikan asalnya daripada tok nenek yang sama. Itu siapa? Tok Adam dan nenek Hawa. Tu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Difirmankan oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini Allah Ta'ala suruh seluruh manusia, tak kira, bukan ya ayyuhallazina amanu saja. Ini kalau usul tafsir, kalau kita mengaji diceritakan kalau ya ayyuhan nas itu ayat berkaitan dengan keimanan, dengan kepercayaan, tentang akidah, kebanyakannya begitu. Kalau ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, itu kebiasaannya ayat ditujukan kepada orang yang telah beriman dan ia tentang syariat Islam. Tentang syariah, tentang fiqh lah kita kata. Baik. Jadi ayat tersebut Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak dikatakan ya ayyuhal malayu, ya ayyuhal arabi, tidak. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu sekaliannya. Mu Arab ke, mu Thailand ke, mu Siam, mu Cina, mu India, mu Jepun, Korea, mana sekalipun, akulah yang buat kamu semua. Min zakarin wa unsa, daripada laki-laki dan perempuan, iaitu Tok Adam dan nenek Hawa. Khalaqa tu artinya
ijad min adamin ila wujudin. Allah Ta'ala menjadi daripada tidak ada kepada ada. Itu dia panggil al-ijad. Itu dia panggil khalaqa. Khalaqa tu artinya Allah Ta'ala buat daripada tidak ada kepada ada. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ja'alnakum. Ja'ala. Nah, Allah tu khaliq, Allah tu ja'il. Wa ja'alnakum. Dan kami menjadikan kamu. Apa makna ja'ala? Artinya kami merubahkan rupa-rupa kamu. Merubahkan apa? Sayrurah, mana merubahkan surah, merubahkan gambaran. Nah, itu maksud. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami yang menjadikan kamu, dengan mana kami yang merubah-rubahkan rupa-rupa kamu menjadi pelbagai keturunan, pelbagai bangsa, pelbagai suku, pelbagai etnik. Apa hikmahnya? Lita'arafu, supaya kamu tu saling mengenal. Tu maka kata pepatah Arab, al-ma'rifatus syajarah wal mahabbatus samarah. Mengenal tu permulaannya, pokoknya, hasil daripada pokok pengenalan, kenal mengenal, ta'aruf, ma'rifah, maka buah-buahannya ialah mahabbah, iaitu cinta. Itu pepatah orang tua-tua Arab. Pepatah orang tua-tua kita orang Melayu pun ada, tak kenal maka tak cinta. Itu ni. Tak kenal maka tak cinta. Orang Arab kata al-ma'rifatus syajarah wal mahabbatus samarah. Mengenal itu pokoknya, kemudian hasil daripada pokok tu buah-buahannya ialah cinta. Orang tua-tua kita apa? Orang tua-tua kita kata tak kenal maka tak cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ubahkan rupa kamu, yang mana asalnya kamu itu daripada min zakarin wa unsa, daripada laki-laki dan perempuan. Siapa? Tok Adam dan nenek Hawa. Yang mana Tok Adam dan nenek Hawa ni kami jadikan daripada tidak ada kepada ada, tidak dibinkan kepada siapa-siapa. Dialah bapa dan ibu kepada sekalian keturunan manusia. Kemudian kamu pula kami ubah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ubah, kami jadikan ini, kami ubahkan rupa-rupa kamu kepada pelbagai bangsa, pelbagai etnik, pelbagai keturunan, pelbagai kabilah, pelbagai suku dan sebagainya. Hikmahnya apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Artinya supaya kalian saling mencintai, berkasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Itu maksud. Jadi tidak benarlah kalau kita ni berbangsa tetapi kita melukai hati bangsa-bangsa lain. Orang Cina tak boleh melukai Melayu, orang Melayu tidak boleh melukai hati orang Cina, orang India tidak boleh melukai hati orang Cina, orang Cina tidak boleh melukai hati orang India, orang India tidak boleh melukai hati orang Melayu tidak boleh melukai hati orang India. Kerana bukan hikmahnya Allah Ta'ala jadikan pelbagai bangsa, pelbagai keturunan ini untuk kita saling bermusuhan, saling menindas, apatah lagi saling berperang sehingga menumpahkan darah, hanya semata-mata kerana berbeza bangsa, berbeza suku. Inilah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Asabiyah, ta'assub, asabiyah yang difahamkan oleh orang kita ni ialah nasionalisme. Tidak betul. Asabiyah yang dilarang tu, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan di kalangan kami, kata nabinya, mereka yang menyeru manusia dengan asabiyah. Apa makna asabiyah di situ? Asabiyah di situ ialah ta'assub. Apa ta'assub? Iaitu kita menolongkan kelompok kita walaupun kelompok kita tu zalim, walaupun kelompok kita tu salah. Maka itulah asabiyah yang dilarang di dalam Islam. Artinya oleh kerana dia Melayu, maka walau dia salah pun kita bela. Tidak boleh begitu.
Itu nasionalisme atau kebangsaan asabiyah yang dilarang di dalam Islam. Ataupun kita mengunjing bangsa lain. Contoh Jekyll hari itu. Ni kita boykot. Memanglah kali pertama tu kita nak marah. Siapa yang tak marah? Hati orang yang mempunyai, orang panggil dia panggil rasa ambil berat ni, pasti dia akan nak marah mula-mula. Kita tak boleh kata kenapa nak marah, tak boleh marah, kita tak boleh langsung nak marah, tak boleh gitu. Kita tak boleh nak nyekat fitrah manusia. Marah tu pasti, tapi jangan marah tu dituruti berpanjangan. Tak boleh begitu. Apabila kita melihat bahawasanya ketuanya itu telah meminta maaf bagi pihak adiknya, yang telah sabqul lisan lah, kita kata terlancar lidah lah, atau terlancar tidak berfikir panjang lah dalam menulis atau berkata-kata dan sebagainya, maka abang dia sebagai ketua syarikat, dia telah minta maaf, menghulurkan kemaafan. Lagi pula kita melihat jasa-jasanya, membantu sekolah-sekolah agama, madrasah, menganjurkan program-program agama seperti Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni. Masya Allah. Maka bila orang telah meminta maaf, kita hulurkanlah kemaafan. Kita memaafkan, dan jangan kita membangkit-bangkitkan tentang isu perkauman, kesukuan. Kerana bukan itu hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan kita pelbagai suku, pelbagai bangsa. Allah Ta'ala menjadikan kita pelbagai suku, pelbagai bangsa ini lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Apa hikmah saling mengenal? Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Saling mengenal, lagi pula saling mengasihi, saling berkasih sayang. Bagaimana timbulnya, bagaimana orang panggil dalilnya kita berkasih sayang? Iaitu adanya sifat saling menghargai. Saling menghargai, itu tandanya kita tu berkasih sayang. Tu tidak menghina satu-satu budaya, tidak menghina. Jangan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki manusia yang menyembah selain daripada Allah. Jangan mencaci maki manusia yang menyembah selain daripada Allah. Jangan. Kenapa Allah Ta'ala tegah kita mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah, tidak beragama dengan agama Islam? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kalau kita mencaci maki orang bukan Islam, mereka yang tidak menyembah Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka nanti mereka akan mencaci maki Allah. Mereka yang akan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki syiar Islam, tu mencaci maki, menghina-hinakan Quran, menghina-hinakan masjid, menghina-hinakan azan dan sebagainya. Kerana apa? Daripada permulaannya, kalau kita yang memulakan penghinaan tersebut. Kenapa mereka menghina? Adwan bighairi ilmi, dari kerana rasa permusuhan tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Maka sebab itulah kesempatan juga saya di kuliah yang dibawakan yang ditajakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni, saya menyeru kepada saudara-saudara muslimin, sahabat-sahabat saya kaum muslimin, supaya kita tidak mencaci maki orang-orang yang beragama selain daripada Islam. Kita tidak mencaci maki kebudayaan mereka. Karena Allah Ta'ala sebut, kazalika zayyannas likulli ummatin amalahum. Kazalika, demikian itulah, zayyannas, kami menghiaskan pada manusia, likulli ummatin, bagi tiap-tiap agama. Bagi tiap-tiap agama, atau bagi tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa tadi tu. Ummatin boleh dikatakan millatin, boleh. Likulli ummatin amalahum, akan amal mereka. Bagi mereka, mereka rasa mereka lah yang betul, duduk meniaga, duduk
sentuh kaki lembu dan sebagainya, mereka rasa itulah amal mereka yang terbaik dalam mengabdikan kepada Tuhan mereka, dakwanya mereka. Maka jangan kita menghina. Jangan kita jangan. Tu kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti akhirat mereka semua, kita juga akan kembali kepada Allah, dan Allah lah yang akan mereka itu tidak benar pada amalnya. Jadi hiduplah kita ni berkasih sayang dengan manusia sekaliannya. Karena itu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, husnut tawaddudi ail al-mahabbati ilan nasi nisful aqli. Elok berkasih sayang kepada sekalian manusia, ilan nas ai ila jami'in nas, kepada sekalian manusia, nisful aqli, ialah separuh daripada akal. Maka kerana itu orang yang tidak ada sifat kasih sayang kepada manusia, yang zuruna ilan nas bi'ainil ghadab, melihat kepada manusia tu dengan mata yang kemarahan, bermakna dia tidak ada akal langsung. Itu bahaya tu, tak ada akal langsung. Itu bahaya tu. Jadi kalau kita nak kita orang yang berakal, maka yanzur ilan nas, melihat kepada manusia bi'ainir rahmah, bi'ainil mawaddah, bi'ainil mahabbah, bi'ainil syafaqah, dengan mata cinta, mata kasih sayang, mata kasihan belah. Itu tandanya kita tu mempunyai Al-Bantani kama rawa Ibnu Hibban wat Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, seperti mana barang ini, seperti mana hadis, barang sini kena pada hadis. Rawa Ibnu Hibban, yang telah meriwayatlah oleh Ibnu Hibban, wa Tabrani, dan oleh Imam At-Tabrani, wal Baihaqi, dan oleh Imam Al-Baihaqi, an Jabir bin Abdullah, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, mudaratun nasi sadaqatun, beramah tamahkan manusia itu ialah sedekah. Mudaratun nasi, bermula beramah tamah bagi manusia itu, sedekatun ialah sedekah. Apa makna mudaratun nasi? Ai mulatafatun nasi, berlemah lembut, tu bertolak ansur, berbaik-baik. Bagaimana caranya? Mulatafatun nasi, berlemah lembut, berbaik-baik bagi manusia, perkataan, wal fi'li, dan perbuatan. Yusabu 'alaiha thawabas sadaqati, diberikan pahala kerana mudarah tadi tu akan pahala sedekah. Jadi kerana itulah saya nak membatalkan sekali lagi dakwaan orang yang menyatakan Islam mesti tertegak dengan pedang. Islam tidak boleh tertegak dengan dakwah bilhal, lisan. Mesti bunuh sana, bunuh sini, tembak sana. Dakwaan tersebut dakwaan yang tidak betul, tidak tepat, wahai sahabat-sahabat penonton. Kenapa hujahnya? Satu, di zaman Nabi SAW, peperangan berlaku, tetapi bersifat ad-difa'ul watan an a'da'illah, mempertahankan negara daripada musuh Allah. Satu. Yang kedua, Islam yang masuk ke Nusantara, ini tidak pernah ada pun satu darah yang tertumpah di atas nama Islam. Tidak ada peperangan, bukan cakap apa-apa, satu darah saja sekalipun yang tertumpah bismil Islam, dengan nama Islam. Kami menegakkan Islam. Jadi bunuh. Tak ada. Bahkan Islam yang masuk ke Nusantara kita ini, kepulauan Nusantara kita ini luas. Indonesia, Malaysia, Sumatera, termasuk Indonesia lah tadi. Fatani Darussalam, Brunei, Filipina, Mindanao tu,
Semua tu ialah kepulauan Nusantara dia panggil. Dan Islam masuk bertapak ke Nusantara tak arah walau setitik sekalipun. Tidak ada. Lalu dakwah cara mubalik dulu. Para da'i dahulu, para alim ulama dahulu, para wali-wali dulu, mereka berdakwah dengan penuh beramah tamah, mudarah. Contoh, kita tengok Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni kalau di Indonesia dipanggil Sunan Kalijaga lah. Nama aslinya Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid. Tapi kalau di Kepulauan Melayu, di Semenanjung Tanah Melayu, Sunan Kalijaga tu dikenali dengan nama Syekhul Malaya, Syekh Melaya. Kenapa? Kerana dakwahnya start daripada Fatani Darussalam sampai ke Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, sampai ke pelosok Tanah Jawa, itu dengan kesenian, dengan wayang kulit, dengan gamelan dan sebagainya. Sebab tu jangan kita pelik, kesenian kita ni sama. Sebelum wujudnya nation state Malaysia, Indonesia, Thailand, dulu sebelum wujud lagi tu, pendakwah dulu seumpama Syekhul Malaya alias Sunan Kalijaga telah berdakwah umat Nusantara ni dengan kesenian. Jadi tak payah timbullah isu klaim mengklaim. Nanti kena tampar dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah dulu. Start daripada Fatani. Sebab tu di sana ada ada wayang kulit, ada gamelan. Di Malaysia pun ada wayang kulit, ada gamelan. Dia tak percaya, cuba naik ke menara KLCC ataupun Istana Budaya, cuba lihat. Jadi di Indonesia lagilah, kerana makamnya itu berada di Indonesia. Sunan Kalijaga dalam berdakwahnya tidak menekan umat. Sehingga ketika itu orang Nusantara ni bertanya kepada Syekhul Malaya, bagaimana Syekh Malaya kalau as-solah yang kita solah, as-solah 5 waktu yang kita kerjakan setiap sehari semalam, 5 waktu sehari semalam ni, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ni, kita sembahyang. Kita tak payah panggil solah lah. Rasa macam Arab sangat, ke Arab-Araban sangat. Kita panggil sembahyang. Boleh ke tak? Cuba kalau orang kita sekarang, ustaz kita, tak boleh, haram. Sembahyang mana boleh? Hiang tu siapa hiang? Bukan Allah. Kena sembah Allah. Mesti kena arak. Solah. Contoh. Kalau pendakwah sama sekarang lah, dia kerah sangat dengan manusia. Tapi oleh Sunan Kalijaga Syekhul Malaya tidak gitu. Dipersetujui. Ya, panggil saja sembahyang boleh. Tapi yang penting rukun 13 qauli fi'li qalbi mestilah disempurnakan. Mestilah dikerjakan. Oh, baik Kiai. Baik Sunan. Baik Syekhul Malaya. Baik Sunan Kalijaga. Akhirnya seluruh tanah Nusantara ni kalau kita panggil solah, tak panggil sembah Allah, sembah hiang. Itu kehebatannya Syekh Malaya alias Sunan Kalijaga. Kenapa? Ini mudaratin nas. Mudaratun nasi sadaqatun. Begitu juga kalau kita tengok Sunan Kudus. Sunan Kudus di tanah Kudus sana. Ketika mana Sunan Kudus mula berdakwah, di tanah Kudus tu majoriti Hindu. Hindu. Orang Islam ketika tu hanya ada lebih kurang 15 orang itu lah. Maka kebijaksanaan Sunan Kudus, Sunan Kudus melarang umat Islam yang minoriti di tanah Kudus ketika itu, melarang daripada menyembelih lembu. Dia panggil sapi lah kalau sana, menyembelih lembu. Tak boleh menyembelih lembu. Kalau nak sembelih lembu, keluar daripada tanah Kudus dan jangan bagi nampak kepada umat Hindu. Ini dia panggil apa? Bentuk mudarah. Beramah tamah. Bentuk mulatafatun nasi bil qawli wal fi'li. Bentuk beramah tamah, bentuk berlemah lembut dengan manusia tadi itu dengan perkataan dan perbuatan. Sehingga umat Hindu merasakan agama Islam ini tidak mengancam dan tidak menghina agama mereka.
Lalu mendatangi pondok pesantren Sunan Kudus, mendengar ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya masuk Islam dan akhirnya menjadikan majoriti di tanah Kudus itu ialah penganut agama Islam. Ini hasil kebijaksanaan pendakwah dulu, wali-wali dahulu, ulama-ulama dulu dalam berdakwah. Mereka mengikut uslub yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha ta'ala amarani bimudaratin nasi kama amarani biiqamatil faraidi." Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amarani, menyuruh akan daku. Artinya al-amru hakikatan lil wujub. Kalau kita mengaji usulul fiqh, perintah itu hakikat makna menunjukkan kepada wajib. Selagi mana tidak ada qarinah dalil yang menunjukkan kewajiban itu, kesuruhan itu tidak wajib, maka dikekalkan di atas kewajiban. Sehinggalah ada dalil qarinah yang lain yang memalingkan makna suruh itu wajib turun kepada tahap sunat. Artinya innallaha ta'ala amarani, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh, memperwajibkan akan aku. Itu bimudaratin nasi, dengan beramah tamahkan manusia. Bimudaratin nasi, dengan beramah tamah, berlemah lembut dengan sekalian manusia, sehingga manusia itu tidak liar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak liar daripada ajaran Islam, tidak merasa terasing dengan agama Islam, bahkan boleh mendengar nasihat-nasihat, ajaran-ajaran kebaikan daripada Islam. Dan mudah-mudahan nantinya jikalau Allah Ta'ala menghendaki, masuklah ia di dalam Islam. Kita tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa seseorang masuk Islam. Sayyidina Hasan Al-Khazraji, seorang sahabat yang memaksa anaknya masuk Islam sahaja, membuat ancaman keganasan kepada anak sendiri itu, bukan kepada orang lain. Kalau kamu, wahai anakku, tidak masuk Islam, aku bunuh kamu, aku sembelih kamu. Maka turun ayat Quran, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak boleh. Itu tidak boleh memaksa. Kenapa? Karena kita telah mengaji dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun Allah Ta'ala suruh semua masuk Islam. Maka sebab itu wajib kita berdakwah. Berdakwah tidak semestinya lidah, dengan perbuatan, dakwah bil hal. Bahkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan kita itu lebih fasih daripada lidah yang kita bercakap. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bahkan daripada Al-Quran, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menghendaki semuanya Muslim, walaupun Allah menyuruh semuanya Muslim. Beza di antara amar dan iradah. Suruh dan iradah, amar dan iradah itu beza. Itu pegangan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tak sama dengan Mu'tazilah, Khawarij, tidak sama. Mu'tazilah kata apa yang Allah Ta'ala suruh itulah yang Allah Ta'ala kehendak. Sedangkan kita tidak. Apa yang Allah Ta'ala suruh tidak semestinya apa yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala suruh Fir'aun itu beriman, suruh. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki sejak azali lagi Fir'aun itu beriman. Bahkan Allah Ta'ala suruh kita berdakwah supaya semuanya mengenali Islam, suruh. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki semuanya Muslim. Dalilnya mana? Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau sya'a rabbuka, kalaulah menghendaki oleh Tuhan engkau, la amana man fil ardi kulluhum jami'ah, pasti Allah mudah untuk membuat semua manusia di atas permukaan bumi ini beriman kepada Allah semua sekali, tidak tertinggal walau seorang pun. Lalu kita lihat realiti dengan mata kepala kita. Adakah semua beriman? Semua Muslim? Semua masjid? Semua musalla? Semua surau? Oh, no. Tidak. Ada masjid, ada gereja, ada kuil, ada tokoh, ada Muslim, ada kafir, ada Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Agama-agama yang selain daripada Islam yang dikatakan kafir di sisi kita orang Islam. Artinya Allah Ta'ala tidak menghendaki. Bila Allah Ta'ala tidak menghendaki, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, adakah patut engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad dan kita juga termasuklah di khitab. Kita umat Nabi Muhammad juga termasuk yang di khitab. Apakah patut kita
umat Nabi Muhammad memaksai manusia sekaliannya hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka semua itu beriman kepada Allah. Ini dipanggil istifham bimakna al-inkari. Tentulah tidak patut. Allah sahaja tidak menghendaki, apatah lagi kita hamba nak melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selayaknya kita hamba menjalani tugas sebagai hamba, sebagai dai, sebagai penyeru, sebagai pemujuk, sebagai penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia melihat bahawasanya agama Islam itu agama yang sebenar. Cuba tengok seperti Ustaz Ebit Liu tu, Akhinal Karim Ebit Liu. Walaupun dia bukan ustaz lah, kalau kita kira kat keilmuannya tidak mengaji di pondok, di madrasah, ataupun ada ijazah-ijazah BA tentang takhasus pengajian Islam, tidak ada. Beliau pakar dalam bermotivasi. Beliau seorang dai tabligh, kita kata jemaah tabligh. Tapi dakwah beliau dalam memperkenalkan Islam tu tidak hanya dengan lidah, bahkan ke sana kemari menunjukkan akhlak Islam, akhlakul karimah. Ini menyebabkan orang bukan Islam terbuka mata melihat, oh, ini ajaran Islam. Sepatutnya kita semua mesti begitu. Itu makna gitu. Bukan kita mengkondem pula. Kalaupun kita tidak mampu, jangan kita mengkondem, jangan kita itu. Jadi kita tidak disuruh mengambil alih kerja Allah, kerja Tuhan. Memaksa orang untuk masuk Islam, memaksa orang untuk menerima Islam, itu bukan kerja kita sebagai hamba. Kerja kita sebagai hamba ialah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok Sunan Kudus tadi, akibat oleh kerana kebijaksanaannya, berbaik-baik, beramah tamah, mudarah, beramah tamah, berlemah lembut dengan penganut Hindu yang majoriti di tanah Kudus. Akhirnya tanah Kudus bukan lagi majoriti agama umat Hindu, tetapi majoriti yang beragama Islam. Ini berjaya. Serta kehendak Allah Ta'ala lah berjaya maknanya. Tu kita pula terbalik. Zaman telah Islam semua ni, dakwahnya yang Islam dikafir-kafirkan, saling kafir mengkafir. Kamu kafir kerana tidak mengikut kelompok saya, kamu kafir kerana tidak mengikut parti saya, kamu tolak Islam, kamu tidak berjuang Islam, kamu ni kafir, syirik, bid'ah. Pelik. Ulama-ulama dulu, para awliya uttisa'ah dulu, para wali 9, wali songo kalau di Jawa panggil dulu, mereka berdakwah yang kafir diislamkan. Dengan paksa? Tidak. La ikraha fiddin. Lepas tu dengan apa? Bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan mudarah, dengan beramah tamah. Karena mudaratin nas, beramah tamah. Mulatafatun nas, berlemah lembut dengan manusia tu, ialah perintah kewajipan daripada Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas kita juga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama amarani bi iqamatil faraidi. Itu bandingannya. Innallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha ta'ala amarani bi mudaratin nasi kama amarani bi iqamatil faraidi. Sesungguhnya Allah mewajibkan aku untuk berlemah lembut, beramah tamah dengan manusia, seperti mana Allah Ta'ala mewajibkan aku untuk menegakkan kewajipan-kewajipan di dalam agama. Tengok. Itu bandingannya nak menunjuk kata bahawasanya beramah tamah dengan manusia, berlemah lembut dengan manusia, itu kewajipan sebagaimana kita mendirikan segala kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, haji, umrah bagi yang mampu dan sebagainya. Maka beramah tamah dengan manusia itu juga ialah kefarduan di dalam agama. Itu. Daratihi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab ni diceritakan sedikit bagaimanakah ramah tamah Nabi, lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia. Wa kana, dan adalah min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada ramah tamahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya
La yazammu ta'aman. Nabi itu tidak mencela akan makanan. Sekalipun tidak sedap, Nabi tidak mencela. Nah, orang hidang ke Nabi makanan, Nabi kecap, rasa kurang, Nabi senyum. Nah, Nabi tidak kata, Allah, apa masa yang gini? Oh, pahit dah. Tu. Tidak. Itu dipanggil salah satu daripada mudarah. La yazammu ta'aman. Tidak mencaci maki, mencela akan makanan. Wala yanharu khadiman. Dan tidak mengherdik akan khadim, akan hamba. Nah, orang yang berkhidmat dengan Nabi itu kadang-kadangnya merasakan, aku ke khadam, Nabi ke khadam. Siapa tak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi tu gemar buat kerja sendiri tu. Tu. Jadi bukan Nabi tu jenis, mau lambat lagi buat ni. Tak. Itu wala yanharu khadiman, dan Nabi tidak mengherdik hamba khadam yang berkhidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadribu mura'atan, dan Nabi tidak memukuli isteri. Nabi tidak tampar, tidak sepak, tidak terajang. Ini dia panggil contoh-contoh mudarah, contoh-contoh mulatafatun nas, mudaratun nas. Beramah tamah, berlemah lembut dengan manusia, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau jenis tapa bini ke betul, barangkalinya terlalu orang panggil kuat menonton drama-drama, filem-filem ke apa semua, sedap dia kata tapa bini ni. Tu. Tapi pada ada ustaz-ustaz apa ada tapa bini ni. Tu tapa bini ni, bagi sayanya kalau kita rasa nak marah sangat tu, kita tak payahlah. Kita buat muka pun cukup dah. Kita buat muka pun cukup dah. Ataupun kita serabut sangat, kita keluarlah daripada rumah sekejap. Bagi sejuk sikit. Kita asing ke tempat tidur ke. Bagaimana? Pelbagai cara diajar dalam Islam. Tidak dengan memukuli dan sebagainya. Gitu. Kalaupun terpaksa memukuli, jangan dipukulkan pada bahagian muka. Pukullah bawah daripada pusat dia. Bawah daripada pusatnya. Tapi pukulan bukan pukulan yang melukakan, menyakiti, bahkan pukulan mendidik. Itu diajar dalam kita berumah tangga. Itu dalam Islam. Baik. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajli dini. Bermula mudarah tu ialah meninggalkan dunia kerana agama. Dari kerana agama. Sepatutnya boleh tak kita nak paksa, kita nak buat bengi, kita rasa kita Samsung ni. Contohnya Sunan Kudus ni. Sunan Kudus ni panglima perang, tahu tak? Sepatutnya kalau dia masuk ke tanah Kudus tu, dia buat Samsung dia. Masuk Islam kalau tidak aku sembelih, aku tekak semua. Boleh tak? Boleh je, kerana dia mempunyai ilmu seni bela diri yang hebat, panglima perang. Tapi tidak. Dia tinggalkan, orang panggil dunia, tinggalkan benda lagu tu kerana agama. Kerana agama, itu dia panggil mudarah. Sebaliknya, aksul mudahanati. Aksu tu akas bagi mudarah tu dia panggil mudahanah. Mudahanah ni mencari muka. Nanti ni, apabila orang YB DO yang berhormat mari, kita pun Masya Allah, lemah lembut cakap, ya yang berhormat, ya Datuk, ya saya, ya Tuan Haji, ya Tuan. Kenapa? Kerana kita mencari muka. Itu bukan mudarah. Mudarah ni umum, tidak memandang bulu, tidak melihat dia tu ada pangkat atau tidak ada pangkat. Semuanya manusia dilayani dengan lemah lembut dan ramah tamah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mudarah. Kerana apa? Kerana agama. Li ajli dini, kerana agama. Supaya agama tu dilihat benar-benar elok di sisi mereka yang memandang kepada penganut agamanya. Itu. Baik. Habis itu. Kemudian, lagi. Wa husnus su'ali, kata Sayyidina Umar lagi. Wa husnus su'ali, dan elok pertanyaan. Sebab ada juga pertanyaan yang tak elok. Pertanyaan tu ditanya tu untuk berdebat-debat, untuk melaga-laga,
seantara ustaz ni dengan ustaz tu untuk perkelahian, untuk mencari kebingungan. Alhamdulillah. Menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat dan sebagainya. Itu orang panggil bukan keelokan dalam bertanya. Pertanyaan yang elok ni pertanyaan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu. Tu. Tidak. Tidak pukul, tidak. Tidak ada orang panggil sahabat-sahabat Nabi pukul isteri dengan makna menzalimi. Kalau memukul dengan makna lita'addubi, mengajar adab, lita'dib kerana nak mengajar adab, lita'dibi kerana nak mengajar adab, itu ada. Baik. Wa husnus su'ali, dan elok pertanyaan ail ulama'i. Elok pertanyaan kepada ulama itu nisful ilmi, ialah separuh daripada ilmu. Jadi sebab tu kalau kita mengaji, kita tak faham, maka bertanya. Maka tidak ada ulama-ulama kita kata jangan banyak bertanya. Barang siapa yang banyak bertanya, nanti banyaklah bangangnya. Tidak ada begitu. Tapi pertanyaan tu harus elok. Gitu. Contoh, saya orang awam. Saya nak menanyakan kepada guru saya, ustaz, apakah dalilnya kita boleh kita boleh membaca Yasin pada malam Jumaat? Lalu ustaz tu mengeluarkan kata-kata Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir surah Yasin. Maka Ibnu Katsir mengatakan sunnah membaca Yasin pada malam Jumaat. Contoh saja. Maka orang tu kata, baik, tak apa dah, khalas, saya akan beramal. Itu tandanya seorang tu husnus su'al. Tu. Sebab dia tahu, dia ni maka orang awam. Orang awam, fatwa ulama itu menempati dalil di sisi dia. Sebaliknya kalau orang awam menanyakan soalan kepada guru, kepada ustaz, kepada ulama, kemudian apabila ustaz atau tok guru atau ulama itu menjawab, qala Ibnu Hajarin, qala Suyuti, qala Subki, qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, macam-macam, qala Nawawi, qala Rafi'i, qala Ramli, tiba-tiba kata, "Hai, saya tak nak qala banyak ni. Saya nak qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Macam tu. Berarti yang menanya tadi dia menganggap dirinya sebagai mujtahid mutlak, satu level dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, satu level. Kenapa? Karena di sisi mujtahid mutlak, dalil itu ialah qala Allah, qala Nabi. Adapun di sisi kita orang awam, termasuk saya, dalil itu ialah qala ulama. Itu. Ini secara ringkas. Jadi kalau kita nak menanya tu, kita kena tahu, kita tanya tu elok ke tak elok. Tanya dengan elok. Kalau kita nak tahu elok ke tak elok, apabila sudah dijawab, kata talqin ni disebut dalam kitab Qalyubi wa Umairah, di dalam kitab I'anatul Talibin, ulama Syafi'iyah mengatakan sunat begini, kerana berdalilkan hadis Nabi begini, contohnya. Maka kita bagaimana? Beramal tak? Kita nak beramal tak? Atau berkata, pendapat ni ulama tak masuk ni. Kita nak qala Allah, qala Nabi sahih. Itu contoh. Begitu ke? Berarti kita tu bukan nak kepada ilmu. Ilmu yang kita dapat tu bukan untuk mendidik kita dekat dengan Allah. Tu bahkan menjadi jauh daripada Allah. Man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadu'an, lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu, pengetahuan, tetapi tidak bertambah wara' dan tawadhu', maka tidak bertambah apa-apa ia kepada Allah, melainkan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ulama yang melarang kita meminta menanyakan tentang dalil. Tetapi yang ditegaskan oleh ulama, orang yang menanya, as-sa'il tadi tu, as-sa'il yang menanya tadi tu, mestilah dia tahu dia tu siapa. Kalau dia orang awam,
bermakna dalil yang akan dijawab oleh ulama, oleh ustaz, oleh guru. Qala ulama. Karena fatwa ulama itu menempati darjat dalil di sisi orang awam. Tapi kalau ahlul ilm, kalau dia juga ialah guru, ustaz, ataupun dia tu hebat lagi seperti imam mujtahid mutlak, ada mazhab sendiri, maka layaklah dijawab dengan qala Allah dan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi sebab tu kata Sayyidina Umar, husnus suali ail ulama'i nisful ilmi. Elok pertanyaan kepada ulama itu ialah separuh daripada ilmu. Kenapa? Li'anna la ilma yuhsalu bihi, kerana bahawasanya bermula ilmu itu ialah hasil dengan sebab bertanya. Yuhsalu bihi ay bisuali. Hasil ilmu dengan sebab bertanya. Jadi sebab tu kena perbanyakkan pertanyaan yang elok. Tujuannya untuk mendapat pengetahuan. Bukan tujuannya untuk merendah-rendahkan. Bila ustaz tu tak dapat jawab, tengok, tak ada dalil ni, tak ada dalil. Jahil ustaz ni, jahil. Tak betul ni, tak betul. Tak begitu. Imam Malik saja ditanya berapa puluh soalan. Tapi yang dijawabnya sedikit saja. 80 soalan tu yang dijawab wallahu alam semua. Soalan wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Tapi kita tidak pernah dengar orang yang mengatakan Imam Malik ni imam wallahu a'lam. Kenapa? Kerana manusia zaman dulu tu kenal ulama tu ialah orang yang takut akan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak berani berfatwa. Ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Berani dengan berfatwa tu berani dengan api neraka. Maka sebab tu apabila Imam Malik kata wallahu a'lam, wallahu a'lam, soalan tu jawapannya wallahu a'lam, Allah lah yang Maha mengetahui. Allah. Tapi tidak ada pun digelarkan Imam Malik sebagai wallahu a'lam. Ini tengok. Sebaliknya kita sekarang ni, orang panggil apa? Mesti kita kena jawab. Biarlah salah pun kena jawab. Itu tanda kata bahawasanya kita kurang akal. Tetapi apabila kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta kemaafan, membetuli, memperbetulkan. Tidak pernah rugi kalau kita salah tu kita membetulkan kembali kesalahan kita. Begitu. Baik, habis itu kemudian terakhirnya sebelum kita berhenti ni, wa husnut tadbiri, dan elok dalam menyusun atur kehidupan. Husnut tadbir ni mana apa? Ai ijra'ul umuri ala ilmil awaqibi. Melaksanakan perkara berdasarkan pengetahuan tentang akibatnya. Mana ijra'ul umuri, melaksanakan segala pekerjaan ala ilmil awaqibi, berdasarkan atau di atas pengetahuan tentang akibat-akibat. Jadi kalau kita nak buat apa-apa itu ini kita kena tahu buat benda ni akibatnya apa. Buat benda itu dia panggil husnul tadbir. Itu dia panggil husnul tadbir. Jadi elok dalam menyusun atur kehidupan dengan makna kita mengetahui akibat daripada perkara yang kita laksanakan itu. Nisful ma'isyati, separuh daripada kehidupan. Apa ma'isyah? Wahia maksabul insani alladhi ya'inshu bisababihi, tempat usahaan bagi manusia yang hiduplah ia manusia itu dengan sebabnya, dengan sebab usahaan tersebut. Itu dipanggil ma'isyah. Jadi jangan kita buat benda tu, buat tak tahu akibatnya apa. Jangan. Itu memampuskan kita. Kenapa? Kerana kalau kita buat sesuatu perkara, kita tahu akibatnya, itu menunjukkan kita tu separuh kehidupan dah. Tu separuh kehidupan. Contohnya, macam yayasan Budi Ihsan ni. Kita tahu Yayasan Budi Ihsan ni, satu yayasan yang membantu fuqara wal masakin, asnaf-asnaf yang tercicir, mereka yang memerlukan bantuan, yang tertimpa musibah dan sebagainya. Kita tahu akibatnya apa kalau kita bagi sumbangan duit ke beras ke apa kepada yayasan. Kita tahu, maka kita bagi. Itu tandanya kita nisful ma'isyah, separuh kehidupan dah kita. Jangan tak tahu siapa dia datang ke mana, kita bagi akhirnya tak ada kita. Tandanya kita tu nak mematikan kehidupan kita sendiri.
Jadi di zaman akhir-akhir ni kita kena siasat. Kena siasat juga. Siasat juga siapa yang datang meminta derma. Memanglah pahala tu tetap Allah Ta'ala bagi. Tetapi kita mestilah cermat supaya apa yang kita sumbang, kita infak, kita sedekah benar-benar sampai kepada orang yang memerlukan. Tu ni menyamar pakai kopiah, pakai jubah, bawa buku. Ada sekolah-sekolah agama daripada Bangladesh mana tak tahu datang. Katanya dia ni begini. Bila disuruh mengucap dua kalimah syahadat, tak pandai. Tanya sembahyang berapa kali sehari, tak tahu. Tanya Nabi kita siapa namanya, tak tahu. Macam mana awak ni jadi pengutip derma untuk sekolah madrasah tahfiz, sedangkan basic-basic fardu ain awak tak tahu? Ini yang kita bimbang. Takut ada sindiket. Yang kayanya sindiket, pahala ia dapat kalau kita ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kita sendiri juga kena cermat supaya sumbangan kita tu benar-benar sampai kepada orang yang memerlukan. Ini macam Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni, kita tahu siapakah pengurusinya, iaitu Datuk Rosli Atan, yang nanti akan masuk TV Al-Hijrah, akan berbicara. Jadi kita tahu pergerakan, boleh tengok dalam page yayasan tersebut bagaimanakah orang panggil pergerakan sumbangan, menyumbang kepada siapa dan sebagainya. Jadi kita telah tahu kalau kita derma, kita infak, kita sedekah untuk yayasan ini, akibatnya apa? Itu tandanya kita tu husnul tadbir nisful ma'isyah. Elok dalam menyusun atur kehidupan. Artinya kita melaksanakan apa-apa pekerjaan dengan mengetahui apa natijah akibat yang lagi akan datang. Itu menunjukkan kita tu nisful ma'isyah, separuh kehidupan kita tu, menunjukkan kita tu seorang yang benar-benar berbahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah setakat tu, jam sudah menunjukkan 41 minit, terlebih 1 minit. Kita akan sambung pula dalam pertemuan, 2 kali pertemuan lagi insya-Allah. Untuk pertemuan yang lagi akan pun kita akan guna kitab juga, Nasaihul Ibad. Wal maqalatur rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu, man taraka ad-dunya wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.